Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia binti Abdul Rahim dari kelas 4 Cekal. Hari ini saya ingin menerangkan subtopik 11.1 pertahanan badan. Sistem pertahanan badan bertindak apabila patogen menjangkiti badan. Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Contoh patogen ialah bakteria, virus dan parasit. Sistem pertahanan badan mengenali patogen sebagai benda asing yang disebut antigen. Antigen ialah benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Antigen merangsang sel limfosit menghasilkan antibodi ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antigen tersebut. Antibodi ialah protein yang terdapat pada permukaan limfosit atau protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. Interaksi antara antibodi dan antigen yang menyebabkan antigen dimusnahkan dikenali sebagai gerak balas keimunan. Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Apabila badan kita berjaya menentang jangkitan sesuatu penyakit, kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut. Barisan pertahanan terbagi kepada 3, iaitu barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan juga barisan pertahanan ketiga. Barisan pertahanan pertama terdiri daripada barisan fizikal dan kimia yang menghalang patogen daripada memasuki badan, dan ianya merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik dan berfungsi menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. Yang pertama ialah enzim lysosim. Enzim lysosim yang didapati di dalam air mata, hingus dan air liur merupakan protein antimikrob yang dapat mengurai serta membunuh sesetengah jenis bakteria. Yang kedua ialah membran mukus. Membran mukus yang melapis salur respirasi merembes medali melekit yang disebut mukus. Mukus mengandungi lysosim untuk memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi. Tiga ialah mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah dapat menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Yang seterusnya ialah asid hidroklorik. Asid hidroklorik yang terdapat dalam perut dapat membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan minuman. Akhir sekali ialah kulit. Penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan menyukarkan pertumbuhan pelbagai mikroorganisma. Peluh yang dirembeskan oleh kulit mengandungi enzim lysosim yang boleh memecahkan dinding sel sesetengah bakteria. Seterusnya ialah barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan kedua terdiri daripada demam, fagositosis dan kerandangan. Mekanisme barisan pertahanan kedua juga bersifat tidak spesifik. Yang pertama ialah demam. Demam merupakan mekanisme barisan pertahanan kedua yang menentang jangkitan. Demam menambahkan aktiviti fagosit dan melawan mikroorganisma yang menjangkiti badan. Yang kedua ialah fagositosis. Sel fagosit ialah sel leukosit yang boleh menjalankan fagositosis. Neutrofil dan monosit merupakan sel fagosit. Fagositosis ialah proses pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma atau zarah lain seperti sel mati atau sel fagosit. Apabila jangkitan berlaku, sel fagosit bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendali tisu melalui liang dinding kapilari. Apabila sel fagosit menemui patogen, sel fagosit mengepung patogen dan enzim lysosim di dalam sel fagosit mencerna patogen. Yang ketiga ialah kerandangan. Kerandangan ialah satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan meneutralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Tisu yang rosak membebaskan histamin. Histamin merangsangkan gerak balas kerandangan dengan serta-merta. Histamin menyebabkan pengembangan kapilari darah bagi membolehkan aliran darah yang lebih banyak ke kawasan jangkitan. Histamin juga meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Sel fagosit dan faktor pembeku berkumpul di kawasan jangkitan. Mekanisme pembekuan darah dicetuskan, sel fagosit menjalankan fagositosis. Barisan pertahanan ketiga merupakan gerak balas keimunan oleh sel limfosit. Sekiranya patogen berjaya mengatasi barisan pertahanan kedua, barisan pertahanan ketiga akan diaktifkan untuk bertindak. Sel limfosit yang terbentuk di dalam nodus limfa menghasilkan antibodi. Tindakan antibodi adalah spesifik. Setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu. Apabila seseorang dijangkiti patogen, sejumlah besar sel limfosit terkumpul di dalam nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan benda asing. Hal ini menyebabkan nodus limfa membengkak. Nodus limfa juga mengandungi makrofag yang memusnahkan bakteria, tisu mati dan benda asing secara fagositosis.
Limfosit dibahagikan kepada dua jenis iaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Sel limfosit T juga merangsang sel limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Sel limfosit B mempunyai sel memori. Sekiranya patogen yang sama menyerang, sel memori akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi dengan serta-merta. Sekian, terima kasih.